بالله من الشيطان الرجيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Sebelumnya hamba-hamba aku tiadalah bagi engkau wahai syaitan mampu untuk menguasai mereka, dan cukuplah dengan Allah Rabbik, Tuhan engkau, Allah wakilan sebagai pelindung. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ciri ibadat, sifat ibadat yang perlu dimiliki orang hamba malam tersebut, asalkan makanan untuk orang tokoh fasiri untuk pada ayat surah Taubah 112 firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الحافظون لحدود الله. Sampai pada ayat ini, ya, ciri yang keempat. Yang pertama al-karibun, yang kedua al-hamidun, ketiga al-hamidun, yang keempat al-saihun. Saihun ikut pandangan fasiri, mereka yang berusaha untuk mencari ilmu, ikut majoriti pandangan fasiri. Namun di sana tuan-tuan dan puan ada satu pendapat nak kena bawa juga pendapat ini daripada sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tempat saya tadi, sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ataupun kita kenali beliau dengan panggilan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. As-sa'ihu, selain daripada mengembara mencari ilmu, sa'ihun itu maksudnya ialah as-sa'imun. Oleh Ibnu Mas'ud, as-sa'imun bermakna sa'imun. Sa'imun itu ialah mereka yang berpuasa, sa'id. Masuk dalam kita ini. Allah beri jaminan, Allah beri jaminan, ya, kepada hamba-Nya ini bahawa syaitan tak mampu menguasai mereka. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Selain daripada mereka yang sentiasa bertaubat, sentiasa beribadah, sentiasa bersyukur, sama kedua dan tiga dari yang keempatnya berusaha mencari ilmu, dan pada masa yang sama kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mereka yang menjaga puasanya. Kenapa tuan-tuan dan puan? Ibnu Mas'ud memasukkan sifat ibadat itu antara ialah dengan istiqamah, melaksanakan puasa, sama ada dalam bulan Ramadan, ada berdoa daripada bulan Ramadan. Baik tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita faham puasa itu tahan diri, ya. Mungkin tak makan tak minum, itu yang kita faham. Memang itu mengikut pandangan daripada para ulama berdasarkan tarikh saum syar'i. Dari sudut syarak dia begitu kan. Tapi kalau ikut tarikh bahasa siap itu, ya, kalau boleh surah Maryam ayat 26 firman Allah Subhanahu wa taala, nazartu lirrahman sawma. Aku bernazar kepada Allah yang besar Rahman, aku akan menahan diri daripada berkata-kata yang ini daripada makan dan minum. Jadi tarikh saum itu dari istilah bahasanya jangan menahan diri kita daripada melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan dosa, ya, yang boleh mengundang Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan, lalu dengan puasa inilah yang telah pun dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai puasa yang sebenarnya dituntut bukan sekadar tahan makan dan minum baginya sampai ke waktu maghrib tadi, dan tapi puasa yang boleh mengundang rahmat Allah, menjauhkan diri daripada gangguan syaitan la'natullah alaihi. Tuan-tuan, maka puasa yang disebut itu berterujuk dalam satu hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Imam Nasai dan Muslim, sanad sahih.
Semuanya kan kita. Al-Qiyamu Junnatun. Puasa itu perintah. Siapa yang berpuasa memang dia dah pakai baju besi. Tak nampak pakai baju besi. Perintah. Puasa jadi perintah. Idza kana shawmu yawmin ahad a'adukum. Apabila seseorang itu berpuasa, ya, pada satu hari, kata Rasulullah SAW, fala yarqas wala yahaq wala yajhad. Allah sebut ni, bila seseorang itu berpuasa, maka tahan, jangan lah, kita jangan tahan. Bukan tahan makan minum. Rasul tak tahan makan minum kat situ. Tapi lebih penting daripada itu ialah la yarqas. Jangan ucapkan perkataan tinggi. Ada kaedah puasa rupanya. Siapa yang belum berpuasa ketika bulan Ramadan, belum datang bulan Ramadan, yang biasa dalam budaya kan, kehidupan sehari-hari itu tak senang. Budaya itu tak senang. Dan budaya, tak boleh. Satu hari itu tak cakap pasal hak orang, tak sentuh pasal peribadi orang, tak sentuh pasal maruah dan kaibat orang, tidak menyentuh tentang sifat-sifat yang tak baik pada diri orang, dan tidak berfitnah orang, tidak mengumpat, dulu tak nak budaya. Maka bulan puasa, bulan Ramadan yang tuan-tuan ambil kesempatan, ingat, Allah ingatkan. Ini ciri ibad, kita bahaskan sekarang ini ciri ibad. Ya, ibad dia tak menahan makan dan minum saja ketika berpuasa, tapi ibad tidak menahan segala-galanya. Hatta kita yang tidak bertulang itu nak kena duduk dan aku dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cakap apa juga cakapan, kataan, dia bentuk fizinya maka kita ingat. Bukan dalam puasa, bulan puasa saja. Luar daripada puasa, luar daripada bulan puasa pun boleh jaga. Kerana kita yakin dengan ayat Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Mayatisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada suatu patah perkataan pun yang disebut oleh seorang hamba Allah itu pasti di sana ada malaikat yang menulis kebaikan dan keburukan, raqib dan juga atid. Kita kena perhatikan dan membuatnya setiap perkataan ini. Yang pas, wala yahaq wala yajhad. Jangan pula caci maki, jangan pula bertengkar bergaduh. Riwayat yang kata janganlah yajhad ini memperbodohkan orang. Janganlah pula. Lalu kata Rasulullah SAW, "Idza syatamahu ahad." Kalau ada seseorang cuba nak gaduh, kalau ada seseorang cuba nak cakap benda tak elok kepada kita, jalan-jalan kita ada di situ, dalam majlis itu, ketika itu kita dapat memiliki ini kita bercakap dengan kawan kita, ya, katakan fa'ilnya pun perintah Rasulullah, katakan pada orang itu, inni sha'im. Ingatkan diri kita lah, dan ingatkan diri sahabat kita. Sungguhnya aku berpuasa. Tak puasa dia dah. Oh dia kata aku puasa, aku tak makan, aku tak minum, aku puasa tu. Jauh daripada itu sebenarnya bukan siang puasa. Ini soal ingatkan hati. Jangan cakap benda tadi, ya. Jangan sebut sesuatu yang boleh mendatangkan kemarahan dan keburukan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya fitnah lagi, saya mengumpat lagi, jaga sebab puasa. Marbatai, kata Rasulullah, 2 kali, sebut 2 kali. Jangan sebut sekali, sebut 2 kali. 2 kali itu, kalau diulang lagi, tuan-tuan Allah menunjukkan betapa pentingnya satu amaran dan ancaman daripada Nabi SAW. Seperti ini yang terjadi Nabi SAW. Rubbaqah, ini hadis yang ditafsirkan oleh Ibnu Majah. Rubbaqah, ini laisa lahu yusiyari ila al-ju' wal-'atash. Betapa ramainya orang yang berpuasa beruyuk kepada puasa umat akhir zaman ini, tapi tidak ada nilai dalam puasa mereka itu, melainkan mereka hanya mampu menahan, dapat mampu tahan, sebab itu dia boleh menahan. Tak makan tak minum puasa, dia pun tak makan tak minum juga. Kalau pada akhirnya betul berpuasa, dia berbuka puasa. Ini yang dia dapat itu, nilai tidak ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang yang memberatkan satu syariat dan meninggalkan syariat lain. Itu sebut oleh tuan-tuan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala pandangan beliau ini pun tentang orang yang bertahun dalam agama, bermudah-mudah dalam syariat Allah. Ada yang suka berpuasa, tapi tak bersolat. Budaya hidupnya daripada dulu dan memang tak solat,
Sampai bulan puasa pun dia tak solat. Orang ramai-ramai tak solat. Dia tak nak solat. Puasa senang. Jadi kalau saya sebenarnya nak kongsi sikit. Ini cerita untuk ingatkan sebenarnya sahabat dia selama perkongsian hidupnya bersama suaminya, perkongsian hidupnya bersama suaminya lebih 10 tahun. Saya ingat 12 tahun itu. Lebih 10 tahun tersebut di sini. 1 tahun itu, 1 hari saja yang suaminya berpuasa. Selepas itu sehingga ke hari ini tidak pernah berpuasa di dalam bulan Ramadan. Solat yang ada tadi. Solat bersama. Satu budaya hidup yang dibudayakan, dibiasakan daripada dulu sebelum datang Ramadan sampai ke hari ini. Kita pun pelik sangat-sangat. Orang yang tinggal puasa ni bukan cerita budak-budak anak-anak ni. Dan mak budak, pak budak lah kita. Rasa macam tak bersalah langsung. Dan tak ada rasa apa-apa. Dan rasa macam tak berdosa. Pada diri kita itu. Ya, biasa. Harus benar. Takutnya kita dengan azab Allah. Takut yang kita belajar ni kita takut. Kita ada tadi pun tak belajar. Dia Muslim lah. Dia Muslim. Sebab itu dia orang Islam yang lagi daripada perut ibu yang Muslimah. Ya, berbanding dengan orang yang bukan Islam masuk Islam dengan hidayah Islam dengan betul. Ya, usaha semua belajar itu. Ya, kebiasaannya orang yang masuk Islam dengan hidayah Allah Taala setelah dia belajar Islam lebih baik Islam dan imannya daripada orang yang sudah Islam secara warisan dan warisan secara warisan. Tuan kita berhati-hati usaha untuk memurtadkan orang Islam iblis sekarang ini. Minggu lepas ya. Usaha untuk memurtadkan kanak-kanak Melayu di jalan Kelang lama. Maksudnya satu fenomena berlaku, satu senario berlaku tuan dalam masyarakat umat Islam di Malaysia ini. Sebab itu kita kena jagalah tuan akidah itu betul. Di dalam bulan puasa ini nak nasihat segala-galanya tutup ruang syaitan itu daripada dia berjaya untuk menguasai manusia. Namun tuan kalau tuan baca satu hadis ini dalam bulan Ramadan Tuhan syaitan hadis sahih riwayat daripada Imam Ahmad, Nasai dan Baihaqi. Bulan Ramadan syaitan diikat. Orang kata syaitan diikat dikunci itu betul. Syaitan Tuhan syaitan. Kan itu ada buat maksiat, ada berlebih itu terlebih. Ya. Ada yang berjudi lagi, ada yang minum arak lagi, ada tak puasa macam tadi, tak puasa lagi, tak bulan Ramadan. Ya. Itu ada pengaruhnya kan? Syaitan dah diikat. Bukan begitu saja dia boleh faham dia jawab. Tak tidak ikat, syaitan ikat dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, apa yang tak ikatnya adalah nafsu. Yang tak ikat adalah nafsu. Nafsu itu siapa yang ikatnya? Kita berusaha untuk mengikatnya. Sebab itu dalam hadis riwayat daripada Ibnu Majah radhiyallahu anhu. Hadis ini juga tuan-tuan telah disebut oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini riwayat dari Sayyidina Aisyah dari Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan la yajri min ibni Adam majra." Syaitan itu akan bergerak dalam diri manusia, mengikut perjalanan dalam manusia. Hadis ini riwayat bersama Imam Ahmad dengan sanad sahih dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Inna syaitan la yajri min ibni Adam majra. Syaitan itu pasti akan bergerak dalam diri manusia mengikut jalan dalam. Fadayyiqu majariyahu bil-ju'. Maka tahan, cukupkan, bersihkan perjalanan syaitan itu dengan berlapar. Berlapar ni paling baik dengan berbuat. Maksudnya kalau tak ada pasal dia boleh berlapar. Kita makan dia tak itu. Kita tapi tak ada lagi dah. Pahala dia sebab dia tak berbuat. Maka dengan puasa. Dalam bulan Ramadan wajib. Luar bulan Ramadan sunnah itu lagi yang wajibnya kafarah ibadah sebab melakukan persembahan jahiliah. Ibadah tu wajib tu. Macam nada tu wajib lah. Di puasa yang diwajibkan hanya dalam bulan Ramadan. Saya betul tidak. Jadi betul bermati Allah Ta'ala memang dia tak sulikan. Tapi nak sulikan diri, maka kita berusaha untuk menekannya. Kalau kita berusaha untuk menekan nafsu kita itu, kita telah berusaha untuk menjaga agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kerana kita telah berusaha untuk menentang syaitan. Sesiapa sahaja yang mencari jalan untuk menentang syaitan, maka dia telah membantu agama Allah. Firman Allah dalam surah Muhammad ayat 7. In tansurullah yansurkum. Sekiranya kamu berusaha untuk menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong kamu. Tuan-tuan, kita berada dalam Islam ni. Kalau sesuatu benda yang kita tahu berkaitan dengan syariat Allah ni, jangan tutup mulut. Jangan tutup mulut. Kemampuan kita itu untuk mengubah dalam keluarga kita dahulu lah. Dalam keluarga kita dahulu. Kalau anak tak sembahyang, anak beritahukan sembahyang. Anak tak puasa, beritahukan puasa. Anak tak tutup awal, beritahukan berdoa. Bantu. Bantu siapa? Bantu Allah dalam agama Allah Ta'ala. Rasulullah dalam kau betul membantu Allah yang cukup, pasti Allah akan bantu kau dalam keluarga, dalam masyarakat, ya, bahkan dalam daerah, dalam bidang dalam bantu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu pasti Allah akan tetapkan pendirian kamu dalam agama Allah. Jadi kalau orang ini tidak berusaha untuk membantu agama Allah, dia sedar apa yang berlaku di sekelilingnya, apa yang berlaku dalam keluarganya, si suami tak boleh nak menentu isteri yang tidak taat kepada Allah. Suami dayus, suami jadi suami dayus. Ya, kalau si suami tak mampu membimbing isteri ke jalan Allah, namanya suami itu dayus. Dayus ini kalau sebut daripada hadis Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, takkan masuk surga kalau suami dayus. Bukan tadi yang satu lagi itu, syahid ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang kita cuba nikahkan tuan-tuan. Sebab itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salihun itu merujuk kepada orang yang membekal. Orang yang membekalkan dan istiqamah dengan puasa, bukan masa Nabi Musa tetapi tahan saudara-saudaranya. Sebab itu Rasulullah ingatkan kita, pahala orang yang berpuasa itu hadis yang awal tadi. Kata Rasulullah SAW, walladhi nafsi Muhammad biyadi, demi Allah yang nyawaku berada dalam genggaman Allah SWT. Ini kelebihan. La qalbuhu fadil, bau busuk mulut orang yang berpuasa. Bau busuk mulut orang yang berpuasa itu, apa yang Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat di sisi Allah, bau busuk orang yang berpuasa, mulut orang berpuasa itu asyab, lebih harum, lebih daripada haruman itu. Jadi tuan-tuan, kalau begitu tak ada kelebihan, maka kita tak subahkan dalam satu hebat nilai puasa itu, bau busuk mulut orang puasa. Tapi ada orang yang salahkan hadis ini. Dia kata bau busuk mulut orang berpuasa dalam itu, biarkanlah mulut tak dikosok, tak disugi, itu bukan kata bulan puasa. Sunnah Nabi itu bersugi, bukan kata dia di luar bulan puasa. Dalam bulan puasa juga disunatkan bersugi. Itu masalah faham. Tapi orang jangan sugi, jangan bentuk ini, jangan bentuk busuk. Salah sekali Rasulullah SAW. Laulah al-asyukha ala ummati la maqam al-siwak inda kulli wudu'in wa fi riwayat inda kulli salatin. Kalau tak jadi keberatan kepada umatku, pasti aku akan perintahkan mereka itu bersugi setiap kali nak berwudu, setiap kali nak bersolat. Maksudnya 5 kali dari berwudu pula, bersugi 5 kali bersugi. Kita bersugi sekali, sebagai maghrib 2 kali. Sunnah Rasulullah. Kalau tak jadi keberatan, takut jadi keberatan lah. Sebab itu Rasulullah SAW tak jadikan itu sebagai satu sunnah yang betul-betul 5 kali sekali bersugi. Dalam bulan-bulan tersebut, cumanya jangan berlebih-lebihan. Hatta marah pun jangan berlebih-lebihan. Umur sunnah lagi tu, umur tu. Sebelum kita berwudu dengan mengambil rukunya, disunatkan berkumur. Berkumur itu dalam bulan puasa disunatkan. Jangan mubalarah. Kalau mubalarah, air masuk dalam batas. Memang batas. Tak sengaja lah. Walaupun tak sengaja sebab mubalarah. Tapi kalau tidak mubalarah, sekali 3 kali. Sunat Nabi 3 kali juga termasuk kabur. Tapi sudah lebih daripada 3 kali, dia ada sebagai mubalarah. Mubalarah ini merujuk kepada perbuatan yang berlebih-lebihan. Dengan lebih tadi mungkin masuk. Memang masuk pun. Boleh dia tak masuk. Jadi itu pula. Bukan masalah.
Itu yang dituntut dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa secara menahan segala-galanya daripada makan dan minum, dan juga menahan diri apa sebadan ini. Ambil asal, kata Imam Ghazali, daripada melakukan dosa. Sekali untuk cari peluang dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini untuk tambah nilai amalan, menggandakan umur kita dari sekali tersebut ini betul-betul. Itu yang kita kan kita sedikit dalam puasa saja, tetapi kedua puasa bersama-sama. Cuma dalam bulan puasa maka adalah satu malam kata Allah fi lailatul khair min alfi syahr. Hadis tadi, hadis juga dari Ahmad dan Nasai sesuai hadis dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa itu sunnah. Berikan, jangan berbicara sesuatu yang mendatangkan keburukan Allah, jangan bergaduh, jangan bertengkar, semua yang pulangkan orang sampai dalam satu hadisnya di ujung itu kata Rasulullah SAW, ya, dalam bulan puasa itu lailatul khair min alfi syahr. Jadi kita berarti bulan itu lailatul qadar. Saya percaya dan saya yakin tuan dan puan Allah Taala, ya, menghidupkan malam dengan beramal ibadah. Sekurang-kurangnya walaupun 2 rakaat salat sunat. Insyaallah 10 malam terakhir tuan-tuan dan perempuan dah dapat Lailatul Qadar. Tuan-tuan dan perempuan pasti dah dapat Lailatul Qadar. Berbeza dengan orang yang cuba mengkhususkan, oh ini malam ini, insyaAllah malam ini. Atau mana itu, mana itu. Mana kita tahu kita boleh dengar-dengar. Kalau nak shopping, boleh shopping juga. Ini tak raya ni lagi. Paling ramai kalau kita sebelum malam terakhir kawan. Dapat lagi. Kata masjid, bukan Allah. Paling ramai dalam kita. Saya suruh dia tidak bagi mana. Tapi saya kata itu budaya bercakap lain kita ni. Bunuh malam yang terakhir patutnya kita sibuk dengan amalan-amalan yang boleh menghidupkan malam Lailatul Qadar, boleh menghidupkan malam Ramadan. Tapi kita hidupkan juga dengan buat kuihnya. Bukan tak buat kuih, malam dulu tapi carilah masa, pagikan masa, buat kuih, buat bila, daripada bila. Buat juga, buat kuih juga. Kalau dia akan kerana Allah, kita lihat dalam malam dia kan, dapat pahala. Membezakan adat dengan ibadat. Kalau lupa perempuan, niat. Buat kuih itu, niat kepada Allah Ta'ala. Makanya, dapat pahala ibadat itu. Ada yang macam, yang tak cukup besar lagi sama malam. Dia pula dapat kuih macam saja. Bagi orang itu macam tak cukup lagi dalam 5 macam. Ada 5 bulan, puasa sebulan. Baik, tuan-tuan. Karena Imam Ghazali Rasulullah. Ini makanan cukup baik. Cukup baik pada Imam Ghazali. Satu tajribah yang pernah dibuat oleh beliau. Tajribah ini satu pengalaman experience yang telah diberi oleh Imam Ghazali. Beliau telah mendapatkan Lailatul Qadar itu mengikut hari pertama berpuasa. Sekiranya Imam Ghazali katakan, sekiranya kalau berpuasa itu hari pertamanya pada hari Rabu dan hari Ahad, maka Lailatul Qadar itu mengikut tajribahnya yang pernah ditempuh oleh beliau pada malam 29 Ramadan. Pada malam 29 Ramadan. Kalau jatuh hari pertama berpuasa pada hari Isnin, Imam Ghazali, maka Lailatul Qadar yang pernah beliau tempuh ialah pada malam 21 Ramadan. Sebenarnya hari Senin, hari zaman 21 beliau. Pada lepas lah saja. Tidak patut berpeluh pula. Beritahu bulan tidur kan. Ini pandangan. Dapat kita saya kira terima satu percubaan experience yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali boleh dapat. Kalau ikut jatuh puasa hari kamu macam ni lah sepanjang hidupnya, maka malam dan kepada dia. Sebab ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda. Dan tanda itulah yang disebut oleh Imam Ghazali itu sebagai tandanya kalau hari berpuasa pada sekian harinya, maka kepada ikhlasan dulu. Maka tanda di setiap hari yang Imam Ghazali pun tidak mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Semua dengannya. Jadi tengok 10 yang terakhirnya hujan macam kan. Tidak nampak. Belum ya. Baik, kalau jatuh puasa itu pada hari Selasa pertama, hari pertama puasa, hari Selasa dan hari Jumaat, hari Selasa atau hari Jumaat, maka yang diharapkan Lailatul Qadar itu mengikut tajribah Imam Ghazali pada malam 27 Ramadan. Kalau jatuh puasa hari pertama itu hari Khamis, ya, maka malam Lailatul Qadar itu yang boleh tempuh ialah pada malam 25 Ramadan. Kalau jatuh hari puasa itu hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar yang pernah beliau nantikan pada malam 23 Ramadan. Memang cantik nanti pada 21, 23, 25, 27, 29.
Kata Rasulullah SAW, "Man kana sahabiha fa sahabaha fi al-witr al-'ashr awakhir min Ramadan." Siapa yang betul-betul nak cari Lailatul Qadar itu, maka carilah semua pada malam-malam ganjil 10 terakhir. Malam 21, 25, 27. Saya kata tadi tuan, kalau orang nak spesifik pada malam itu, mungkin tak dapat. Kemungkinan tak dapat. Tapi kalau nak tuan-tuan daripada malam itu awal itu, tuan-tuan nak bersedia untuk memburu, dia kena buru. Dia tak boleh tunggu. Macam kita nak pergi buru, nak kena buru, tak ada ilmu. Tak ada ilmu, dia nak buru. Orang buru salah kan. Buru salah buru apa, tak ada ilmu. Bukan-bukan fitur, apa, itu dia. Itu buru tak boleh, tak ada ilmu. Nak buru Ramadan ini juga ada ilmu. Iaitu pada dalam bulan Ramadan kita ada ilmunya. Maka dengan ilmu tadi tentang bantuan kepada kita. Cari semua. Maka insyaAllah dapat lipat gandakan amalan. Kata satu, saat ketika itu bila kita berikhtiar dalam bulan Ramadan, kena Lailatul Qadar khairun min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun, 4 bulan dengan amalan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah dapat. Baik, itu as-sa'ihun. Saya sebut tadi tentang berkaitan dengan sa'ihun. Pandangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, seterusnya ar-raki'un as-sajidun. Saya sebut yang ringkaslah. Ar-raki'un jadi atau sifat-sifat yang keberapa? Yang kelima. Raki' ini yang rukuk. Sajid ini yang sujud. Yang kelima dan keenam. Raki' sujud, raki' rukuk, sajid itu sujud. Perbuatan rukuk dan sujud itu merupakan perbuatan solat. Sebab itu tuan-tuan lupa dalam tafsirkan ayat itu, ibad di sini mereka mestilah menjaga kefarduan solatnya yang wajib dan juga memelihara solat itu yang sunnah, yang nawafil. Bukan saja yang wajib kena jaga. Nawafil juga perlu kita raihkan seperti Rasulullah SAW inginkan. Hidupkan malam setiap malam dengan ibadat tahajud. Ya, tahajud. Kalau tuan-tuan boleh hidupkan malam dalam bulan Ramadan ini dengan qiyamul lailnya dalam bentuk solat tarawih, insya-Allah sepanjang 10 terakhir ini tuan-tuan dah dapat sebahagian daripada Lailatul Qadar. Sebab bermula Lailatul Qadar itu dengan qiyam dalam bulan Ramadan. Dalam solat tarawih, sampai ke paginya sebelum terbit fajar. InsyaAllah 10 malam kami jaga. Jaga semua sebenarnya. Kami sedikit tenaga di waktu siang hari itu dengan rehatkan badan. Malam hari berdoa, kita jaga malam. Ini yang satu sunnah Nabi SAW. Rakit dan sujud menuju kepada ibadat salat dan baik terusnya. Al-amiruna bil ma'ruf wal nahuna 'anil munkar. Al-amirun tujuh. Nahud dapat kan? Al-amirun maksud merujuk kepada mereka yang berusaha untuk mengajak satu dirinya saja, tetapi setiap berada di kalangan hamba Allah yang muslim dan muslimah ini untuk melakukan kebaikan. Ajak buat baik, bukan ajak buat baik lagi, ajak buat baik, ajak sembahyang, ajak solat, ajak cakap baik, ajak berpuasa kan. Dan seumpama dengan dia ajak kepada kebaikan, sesuatu yang boleh mendatangkan rahmat dan keberkatan dalam bulan Ramadan ini, maka kita cuba anjurkan, ajak. Wallahu munkar, dan juga kita mencegah, sama-sama nak mencegah. Tapi tak dapat nak cegah sebab itu budaya masyarakat yang sudah rosak untuk menghasilkan ini. Kita cepat kita tengok, Masya Allah, tak mampu. Kita tak mampu. Hati kita yang mampu meneguhnya. Mara'afikum munkar falyughayyirhu biyadihi fa lam yastati' bi lisanihi fa innahu yastati' wa hada aqwa iman. Mampu itu berdasar kepada keadaan diri kita. Kalau mampu, siapa saja yang melihat kemungkaran, maka dengan tangan dia mampu. Kuasanya, tangan curi pada kuasanya. Ubah muka itu dengan tangan, dengan kuasanya. Dia yang mampu kepada anak. Suami mampu kepada isteri, hari itu kepada anak. Ubah. Kalau ada, dalam keluarga. Kalau tak mampu juga familitas, maka dah siap. Nasihat. Kalau tak mampu juga, inilah kita. Ini kita sudah yang lemah ini hati. Ya, jual di hati. Tegur, nasihat manusia lain melakukan maksiat, bukan itu dengan hak
Tidak Allah. Tapi kalau lah tangan pun tidak diubah, hanya mulut pun tidak dengan dinasihatkan, yang hati pun rasa seronok syok, yang kata saya buat nasihat itu betul. Sama-sama tengok dalam betul-betul, no? Maka sama-sama betul. Si reba, lima jadi maksiat. Reba dengan maksiat itu jadi maksiat juga. Jadi maksiat. Kata saya yang tadi, saya sudah macam tu kan. Dia tanya saya macam mana berapa. Kalau si ibu ni tahu ni anak ni yang tak puasa, dia boleh dulu tak pernah puasa, tak bulan apa-apa, tak puasa semayang, tidak dalam bulan apa-apa, sediakan makanan terakan pagi, ini dah apa lagi? Terakan pagi. Ibu yang ibu puasa, ibu itu puasa. Tapi ibu sediakan makan, dia tak boleh makan. Makan pagi sarapan, makan sehari dari makan kebuah. Masya Allah. Dari situ hukum yang kata kalau dia tak makan tak minum, faham maksudnya. Faham itu disuruh hukum mereka. Tetapi nilai puasa bagaimana? Reda di puasa maksiat betul. Reda dengan maksiat jadi maksiat. Jadi ini yang berlaku dalam masyarakat umat Islam. Mungkin tak ada buka keluarga kita, tetapi keluarga saudara dan kira-kira bersama kita, insyaAllah tak sempat kita nanti kali ini. Kita akan bertemu lagi di Bismillah Ta'ala lepas raya. Lepas raya itu banyak. InsyaAllah saja raya kita akan bertemu. Saya mohon maaf, tuan-tuan, banyak kuliah pagi ini, kira-kira ada sesuatu yang boleh menyentuh pada